Ya, dalam 2-3 hari ini merupakan saat-saat akhir ataupun pencutan terakhir sebenarnya untuk kita melakukan persiapan menjelang Syawal yang akan tiba tak lama lagi. Tapi ialah selain daripada kita menguruskan perbelanjaan, bagaimana untuk kita mengawal perbelanjaan itu, kita juga perlu menguruskan juga mental dan juga psikologi kita. Jadi hari ini untuk kita bersama-sama belajar dan juga memahami bagaimana untuk menguruskan psikologi, terutama semenjak ataupun menjelang Syawal ini nanti, kita bersama dengan tetamu di studio, Puan Nurul Hidayah Muhammad Saad, klinikal psikologis, pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kesenian Liberal UCSI Universiti. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput saya hari ini. Sama-sama. Puan sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Tapi itulah bila kita nak balik ke kampung halaman ini, bukan saja persiapan dari segi fizikal yang perlu dilakukan, mental juga memerlukan satu persiapan yang cukup rapi. Apatah lagi dalam kesempatan raya ini kita mengambil peluang untuk bermaaf-maafan. Tetapi permasalahannya di sini, adakah kita bersedia sebenarnya nak menghadapi ataupun melihat orang yang kita nak maafkan itu? Jadi persediaan dari segi mental dan juga psikologi ni, dari segi ataupun dari aspek maaf-maafkan ini. Okey. Ialah kalau kita ingat dulu masa COVID kan, kita raya sendiri-sendiri sesama kita je kan. Lepas tu sekarang dah tak ada COVID, kita pun dah raya balik semula. Dah berjumpa balik. Kita kena tahu bila kita jumpa balik tu kita dah ada gap sebenarnya. Kita dah lama tak jumpa. Dia ada rasa macam janggal sikit kan. Ada juga benda-benda yang kita dah tak update. Maksudnya kan macam mungkin ada benda yang kita dah tak tahu lagi dah. Kan? So bila macam tu, bila kita jumpa dengan orang yang kita rasa janggal ataupun kita rasa macam kenangan lalu menjelma kembali gitu kan. Jadi kita rasa macam gitu, kita kena ingatkan diri kita lah, yang lepas tu mungkin sekarang dah tak sama. Orang pun berubah-berubah kan. Mungkin dulu lain, sekarang lain kan. Nanti kita rasa awkward dan kita rasa macam janggal tu, kita fokus kepada sekarang. Fokus pada sekarang. Bila kita nak bersembang tu kan, katakanlah alah awkward, janggal pula kan. Lepas tu kita nak kena minta maaf pula. Itulah pasal nak kena menghadap muka dia pula kan. Allah. Okay. So secara tipsnya lah kan. Secara tipsnya tu kita tegur sekadarnya. Tegur sekadarnya dalam keadaan kita pun faham keadaan kita sekarang berbeza, orang tu juga berbeza. Kita yang bercakap, orang tu juga yang bertanya lah, kita yang menjawab. Jadi perspektif orang yang bertanya kan, kita bila kita bertanya tu, lepas daripada tu kita dah tak ingat dah apa kita tanya. Kan, betul. Tapi orang yang menerima tu, orang yang mendengar tu, mungkin dia tersentuh. Bila kita dah lama tak jumpa, tanya sikit pun kita tercuit gitu, tahu. Jadi bila kita dah lama tak jumpa, kita jawab sekadarnya dalam keadaan yang kita fokus sekarang. Benda yang lepas dah lepas, sekarang mungkin berbeza, orang pun mungkin berubah. Move on lah ni. Ya, betul. Yang present. Yang fokus present, kepada sekarang. Jangan diingat kisah-kisah yang lama tu. Kita moving forward. Sekadarnya. Tapi itulah dalam kegembiraan kita nak menyambut Syawal ini. Ada juga mereka yang berduka. Mungkin kehilangan insan-insan yang tersayang. Jadi untuk mereka yang terpaksa menghadapi Syawal ini tanpa ahli keluarga yang tercinta, bagaimana pula untuk menguruskan psikologi mereka? Dan juga orang sekeliling, apa pula peranan kita? Okey, baiklah. Bila kita cakap mengenai kehilangan ni dia ada fasa dia. Fasa bila dia mula-mula tu dia marah. Kemudian dia mungkin dia tak terima, dia deny, dia angry, dia deny. Lepas tu nanti dia ada macam kita kata bargain tau, dia macam tolak tahu, macam kalau lah aku tak ada waktu tu, kalau lah aku kalau. Dia ada fasa-fasa dia. Lepas tu barulah, lepas daripada fasa tu barulah dia akan masuk murung sedikit. Dia akan sedih. Tunggu lepas tu baru dia akan lebih agak sedikit terima, sedikit demi sedikit. So kehilangan tu fasa dia, ada orang 1 tahun, ada orang 6 tahun, ada orang 10 tahun. Jadi orang yang menerima, orang sekeliling, hormati dan beri ruang. Beri ruang dan beri, orang kata beri ruang, beri space, beri masa. Kita beri masa untuk orang yang kehilangan ni, untuk dia sendiri bercerita dengan kita, atau dia sendiri yang inilah yang orang kata tu move ataupun nak heal ke kan. Bagi dia sendiri yang mulakan dulu. Kita beri ruang, beri masa, sebab kita faham fasa-fasa ni panjang dan dia bukannya ikut step 1 2 3. Kadang-kadang dia 1 2 3 dia patah balik pula, marah balik. Jadi benda-benda ni perlu diproses. Jadi orang yang mengalami kehilangan, sebaiknya kalau boleh, bila dia nak luah, dia cari orang yang dia rasa selamat. Yang orang yang selamat untuk dia luahkan, orang yang dia percayai, dan juga orang yang ahli.
Kalau kata keluarga, ada keluarga, kita luah pada keluarga yang kita percaya, yang kita rasa selamat. Kalau ada kawan-kawan, dan kalau tak ada, kita jumpa ahli terapi pun boleh kan, sebab dia pun seorang ahli lah, macam kami lah kan. Dan kita memang tahu proses macam mana, apa akan jadi, kita boleh proses. Dia goes two ways lah. Kita sebagai yang menerima pun harus empati dengan proses kehilangan tu, bukan benda yang mudah. Okey, tapi itu untuk mereka yang kehilangan insan yang tersayang. Jadi masa yang akan menentukan segala-galanya. Jadi kita sebagai orang luar, kita berikan mereka ruang dan juga masa yang secukupnya. Tapi ada juga mereka yang memang suka menyendiri. Mereka yang introvert ini, yang tidak suka bersosial. Kalau boleh nak duduk dalam bilik sahaja, tidak mahu menyambut apa-apa juga perayaan. Bagi mereka, menyambut perayaan itu menyakitkan kepala mereka. Dan tak suka ramai-ramai. Jadi bagaimana pula dengan orang yang begini? Okeylah. Saya bagi macam ni, saya bagi tamsilan lah. Tamsilan lah. Macam kata kita punya charger lah kan. Ada handphone kan kita charge, dia boleh tahan 3 jam. Satu hari dia boleh tahan kan. Okay. Ada satu handphone tu dia boleh charge, lepas tu dia sejam dah habis. Macam tu jugalah kita. Kita punya bateri ni masing-masing tak sama. Bateri ketahanan kita untuk socialize tak sama. Jadi bila kita punya bateri tak sama, kita hormati orang lain ada kapasiti yang berbeza. Kita hormati orang lain pun ada kapasiti yang berbeza dan perlu untuk recharge. Masing-masing perlu untuk recharge kan. Bateri tu boleh recharge kan. Macam itulah. Kalau katakan ada ahli keluarga ataupun saudara mara kita kan, yang mungkin orang introvert, yang mungkin ada social anxiety, yang mungkin juga dia tak berapa dengan orang, dia memang gagap, dia mungkin ada masalah untuk bersilaturahim, dia macam tak berapa. Bukan dia tak kisah. Dia boleh duduk kat situ. Tapi untuk bercakap tu dia macam tak mahu. Itu pun dia punya bateri dah penuh dah tu. Dah macam dah habis dah kata low bateri dah kena charge dah. Bagilah dia masuk bilik kan. Janganlah kita macam kenapa, tak payah. Kita empati kepada orang. Masing-masing ada bateri beza-beza. Kan ada dia punya kapasiti dia beza-beza. Masing-masing ada brand tertentu lah ya. Tapi tak boleh sebut lah brand. Ada yang charge penuh 100%, ada yang kita dah charge penuh pun bateri dia 30% saja ya. Okey, ini juga satu soalan yang selalu kita tanyakan ya. Bila kita nak balik ke kampung ini, soalan-soalan yang begitu hangat dan juga mencemaskan diri kita ini. Bila nak kahwin, bila nak dapat anak, bila nak tambah anak, bila nak tukar kerja, bila nak beli kereta baru. Bagaimana pula kita nak menghadapi orang-orang macam ni? Itu memang tak tahulah. Memang tak tahu jadilah. Nak lari pun tak boleh kona dah kan. Kalau boleh kita distract, kalau boleh kita macam pastikan mana kita dah target orang tertentu. Nak U-turn kalau boleh lah kan. Kalau boleh U-turn. Jumpa cakap salam dulu tak pusing. Kan dah cukup 1, 2, 3 saat kita pusing. Kalau boleh kan. Tapi sebenarnya yang sebaiknya kita hadapi dan juga ada teknik dalam psikologi. Kita ada teknik dia yang mana kita ceritakan teknik dia kat sini 50-50. 50-50. Katakanlah dalam perbualan komunikasi itu, ya 50% sahaja kita beri perhatian kepada orang yang bertanya. Lagi 50% kita stay dengan diri kita. Kita stay dengan diri kita. Apa orang tu cakap, kita ni cakap dengan diri kita je. Tak apa, aku tak kahwin lagi, tak apa. Aku ada benda yang aku nak value. Tapi kita cakap benda, tapi kita janganlah sebut. kita cakap dengan diri kita tu 50% lah. Lagi 5% sahaja kita beri perhatian. Bila kita tak bagi full perhatian kepada orang yang bertanya itu, jadi kita tak invest, tenaga kita tak banyak lah. Sebab kita lebih pada diri kita. Betul. Dan kita tak banyak memberi signal kepada minda kita lah untuk meresap segala-galanya tu kan. Dan mengatakan emosi kita pun jadi lemah gitu kan disebabkan interaksi yang begitu. So 50-50. Itu teknik yang kita ajar jugalah dalam terapi. Betul. Okey, dalam menguruskan psikologi juga, kalau tadi saya ada kata mengenai pengurusan keuangan. Tapi betul. kalau insan yang normal ataupun biasa, kita boleh menguruskan perbelanjaan itu dengan, bukan kata nak kata sempurna lah, tapi kita mampu untuk menguruskan dengan baik. Betul. Tapi untuk mereka yang mempunyai ADHD terutamanya, kerana ADHD ni kita tahu karakternya seorang yang overspend. Dia berbelanja. Jadi bagaimana pula mereka yang mempunyai ADHD ni, bagaimana nak mengawal nafsu perbelanjaan itu? Betul ya. Orang selalu nampak ADHD ni itulah kredit kad utang kan, macam
Tapi kan satu tahu, orang yang ADHD ni memang dia suka swipe handphone tau. Jadi dia scroll, dia memang suka scroll. Jadi bila dia scroll tu, dia suka online shopping. Dia tekan. Dia tekan baru dia fikir. Sebab dia punya mind dia tu laju. Tapi kan di sebalik tu, kebaikan orang ADHD ni, dia beli banyak. Tapi percayalah, dia hati dia baik. Betul. Setuju di situ. Ni kalau dia hati dia baik, dia suka bagi kat orang. Kalau dia tak ada kat diri dia. Itu pun satu juga kan. Jadi kita pandang dari segi positif jugalah. ADHD ni memang betul, dia boleh diurus. Katakan kalau dia suka scroll, dia suka online shopping, letakkan password tertentu yang menyusahkan dia untuk klik. Yang dia pun tak ingat nanti. Macam alamak kan dah tak ingat password. Nanti kita akan ulang lagi. Jadi benda tu akan mengurangkan risiko untuk dia berbelanja lebih. Inilah teknik-teknik bagai-bagai substitution teknik kita. Apa ganti kita boleh discuss lah kalau mengenai ADHD ni. Tapi one of the thing adalah kita perlu juga nampak kebaikan dia. Dia memang pemurah. ADHD dia package. Dia package. Dia ada pro, dia ada con dia kan. Tapi saya setujulah kalau kita letak halangan-halangan sebab orang ADHD ni dia tak boleh banyak sangat halangan. Dia tak penyabar orangnya kan. Banyak keluar nanti dia punya barang kan. Terus dia tak belanja kan. Okey, kita bercakap mengenai mental drain pula. Kita kepenatan. Kalau kita cakap balik kampung penat memandu, penat memasak, tapi itu kita boleh nampak secara fizikalnya kita pun perlulah penat semua. Tapi mental drain ni, penat dari secara mental ini, mungkin tak ramai yang mengetahui mengenai perkara ini, Puan. Okey, sebenarnya kan berehat ataupun kita kata penat mental lah. Mental ni berkait-kait juga dengan benda-benda lain untuk kata fizikal. Lepas tu kita ada juga berehat emosi. Berehat emosi, lepas tu kita ada berehat sensori. Kita ada berehat kreatif. Kita ada berehat sosial. Dan juga berehat spiritual. So ini adalah antara apa orang kata komponen-komponen lain juga yang sama-sama dengan mental. Bukan mental je, dia ada juga yang lain-lain. Yang mental rest ni penting sebab bila mental rest kita perlu rehatkan, kita break sekejap. Kita kena bagi tahu kat diri kita kena stop sekejap. Berehat sekejap, mungkin buat meditasi ataupun pernafasan ataupun meditation, mindfulness macam itulah kaedah yang untuk berehat sebentar. Kalau kata emotional rest, kita nak luah, kita kena luah lah. Kalau kita rasa macam tak tahan nak kena lepas juga, lepaslah kat orang. Cuma jangan meluah di media sosial. Betul lah. Itu ekspresi yang tidak sihat lah. Lepas tu cari sokongan yang betul, yang real. Yang kita kata selamat tadi tu kan. Lepas tu kalau sensori, terutama sekarang ni lah banyak sangat terdedah dengan digital dan sebagainya. Sensory rest ni kadang-kadang kita rehatkan. Kadang-kadang bunyi bising, bunyi mercun pom-pom-pom tiap-tiap malam kan. Orang yang ada sensory issue, dia akan rasa terganggu. Betul. Jadi kalau waktu-waktu begini, sensory rest lah, dia perlu mungkin tengok kepada nature, tutup segala-gala gadget tu, mungkin duduk dalam bilik senyap-senyap sorang-sorang. Dia kena ada sensory rest dia. Seterusnya kreatif. Kreatif ni mesti kata bila kata kita kan nak tukar baju baru, nak tukar langsir baru, bila kita gambar rumah, bila kita pasang je lagu, apa jadi? Lagi seronok kan? Nak pula pasang lagu Raya Kami, Lebaran datang lagi. Daripada personality best, lagi tenang rasa jiwa tu tengok pula kami menyanyi kan. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Nurul Hidayah Wahid Saad, klinikal psikologis, pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kesenian Liberal UCSI University kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Selamat Hari Raya Puan. Selamat Hari Raya. Terima kasih menjumpai